Tapi sekarang ni, melihat kepada rejim baru dan cara mereka sendiri manage finance, sekarang ni dah lebih daripada level kesian, Faiz. Dah jadi lawak. Dah jadi bahan jenaka. Dah jadi benda untuk kita gelak-gelakkan di meja sambil makan malam. Dia dah jadi something that is absolutely shambolic. And aku setuju dengan kau. Like, you don't know where to start. Aku rasa the easiest way in terms of where to start would be kita tolak tepi semua benda yang rejim lama buat. Sebab yang tu kita dah borak banyak dah. Let's talk about Laporta himself. Kita tak mau jadi orang yang asyik menyalahkan Rejim lama rejim je. lama. Kita nak kena fokus on rejim sekarang juga. Pancing nampak baik. Okay, silakan. Okay, so kita borak pasal Laporta dulu. Bila dia ambil alih Barcelona, dia datang dengan janji yang baru. Janji untuk membawa satu era baru di mana Barcelona akan hit the reset button, plan balik squad pelan-pelan, cuba kaji jalan untuk memenangi kejuaraan, cuba cari jalan untuk stabilkan semula finances, and itu adalah era baru yang dijanjikan oleh Laporta. Tapi apa yang berlaku sejak dia masuk adalah dua benda. Satu is pertandingan menunding jari, motor. Pertandingan menunding jari. Sepanjang setahun lebih, hampir 2 tahun dia di sini, dia hanya banyak menunding jari je. Menunding jari terhadap semua orang daripada rejim lama. Dan yang kedua yang berlaku adalah a continuation of that irresponsibility. Ada setengah benda yang kita nampak kita boleh terima. Macam contoh, tahun lepas, diorang punya signings, even in bulan Januari, dia bawa masuk Aubameyang, dia bawa masuk Adama Traore. In fact, dia convince Adama Traore untuk kurangkan gaji dia dengan janji yang hujung musim kami akan beli kau. Itu pun tak jadi juga, kena scam tu Adama Traore. Tapi ada juga yang daripada bulan Januari tu dah mula kecoh sikit dah, Ferran Torres. Seorang pemain yang sampai sekarang rasanya Barcelona menyesal dia orang beli. 50 lebih juta dikeluarkan untuk pemain yang so far has been underwhelming untuk Barcelona. Dan itu hanya musim lepas. Ramai yang ingatkan, okay, mungkin dia nak regenerate a decent squad untuk Xavi pertandingkan di La Liga dan Champions League. And to be fair, last season dia orang tamatkan kempen Europa League very strongly, tamatkan kempen La Liga very strongly. A lot of positives. So ramai yang jangkakan, okay lah, dengan squad ini, tahun depan kita akan cuba stabilkan semula kewangan dan bergantung kepada Xavi untuk membawa masuk, untuk membawa keluar kualiti terbaik. Tapi apa yang berlaku, Faiz, adalah sebaliknya. Mereka meneruskan the spending trend. 6 pemain dibawa masuk, Faiz. Termasuk, Faiz, aku nak teruk hang dengan benda ni. Termasuk membayar lebih daripada 40 juta untuk seorang pemain yang berumur 34 tahun, Faiz, Robert Lewandowski, dengan berbaki 1 tahun di kontrak. Kalau itu bukan irresponsible, aku tak tahu apa benda tu. Jadi bila aku cuba faham apa yang dilakukan oleh Laporta. Okey, kita kena faham dulu siapa Laporta ni. Laporta ni adalah seorang peguam yang sensasi. Sensasi dia ni sama macam sensasi pengasas produk kat Malaysia ni. Kadang-kadang pemasaran, teknik pemasaran, apa yang diwar-warkan tu lebih daripada apa yang difikirkan. Dan ini bukan kali pertama Laporta memegang tampuk pemerintahan Barcelona. Selalunya bila Laporta akan bertanding sebagai presiden Barcelona, di mana kesemua sosios akan membuat undian siapa yang akan jadi presiden seterusnya, dia akan datang dengan satu janji yang bombastik, satu janji yang akan membuatkan seluruh kota Barcelona itu teruja dengan janji tersebut. Pada tahun 2003 dia buat satu janji. Dia buat satu janji bahawa Ronaldinho tidak akan masuk Manchester United. Sebaliknya dia akan datang ke Barcelona daripada PSG ketika itu kan. Dan dia tunaikan janji tersebut. Kebetulan juga di musim tersebut jersey away dia colour gold. Musim ini pun colour gold juga. Dia cuma cari sebab nak bagi colour gold. Dia kata, oh ini sebabkan 30 tahun Olimpik Barcelona, sebab tu kita bagi gold. Apa kena-mengena? Ini adalah seorang presiden yang ada a lot of self-interest. Faham tak? Dia sangat suka dengan diri dia sendiri. Ada satu gambar dia ada hero syndrome. Dia ada hero syndrome. Dia ada satu gambar di office dia overlooking tingkap, pakai baju Barcelona yang baru, number 9, Laporta kat belakang. Hang tak nampak mana-mana presiden lain akan lakukan perkara-perkara macam ni. Dia suka dengan diri dia, dia suka sensasi. Dan dia juga tak mau
kesan-kesan Bartomeu ada di Barcelona ketika ini. Hang boleh tengok Dembele adalah satu-satunya pemain yang daripada era Bartomeu yang boleh dibanggakan, pembelian yang boleh dibanggakan kerana dia sedang meningkat prestasi dia sekarang ni dan dia masih lagi muda. Dia ada masa untuk mencapai apa yang dijangkakan oleh Barcelona ketika membeli dia. Tapi itu pun dia tak setelah negosiasi yang panjang, dia tak teruskan kontrak tersebut. Dembele ada beberapa minggu tak ada kontrak free agent, baru dia beli balik supaya dia boleh kata apa, aku yang ambil dia balik. Aku rasa sama juga benda dengan Messi. Sekarang ni kuat mengatakan bahawa dia nak bawa balik Lionel Messi tahun 2023-2024. Aku rasa itu pun benda yang sama. Ini bukan lagi Messi Bartomeu, ini Messi aku. Ini projek yang aku Aku- bawa dia pulang. Ya. Dan sama juga masa Koeman, dia tak tunggu lama. Hanya 6 minggu saja diperlukan untuk dia pangkas Koeman dan bawa balik Xavi. Bawa balik Xavi kerana dia tahu bila dia bawa balik Xavi, seluruh Camp Nou akan berada di pihak dia. Jadi ini bukan manusia yang bukan saja manusia yang bijak, dia juga licik, Kish. Jadi apa yang dilakukan oleh Barcelona daripada segi ekonomi pula sekarang ni adalah dia cuba untuk menjual apa yang dia tak ada. Betul. Dia jual future TV rights. TV rights tu tak sampai lagi. Maknanya kalau lagi 3 kali Jumaat, kiamat, dia berhutang. Dia berhutang dengan penyokong-penyokong dia sendiri. Ayat paling simple Faiz, Joan Laporta sedang menggadaikan masa depan Barcelona. Dia sedang tapi menggadaikan. dia gamble lah. Dia boleh jadi successful, boleh juga jadi tak successful. Cara successful adalah cara dengan dia beli semua pemain bintang ni dan berharap Barcelona kembali kompetitif. Tapi kalau sebaliknya yang berlaku, Kish, Barcelona dalam trouble yang sangat besar. Benda tu yang sebenarnya aku nak borak sekarang ni. Kita dah sentuh pasal diorang punya irresponsible signings kan. Dikala hang ada masalah kewangan, dikala hang tengah Tak boleh struggle, daftarkan pun hang pemain tak tu. boleh daftarkan pemain. Dikala tahun lepas hang terpaksa memaksa Sergio Busquets dan Gerard Piqué untuk mengambil pay cut semata-mata untuk hang daftarkan Memphis Depay musim lepas. Lebih daripada 50%. Lebih daripada 50%. Sekarang ni, pagi ni ada breaking news lagi. Tengok, ambulance pun tengah rush tu. Pagi ni ada breaking news lagi. Gerard Piqué dah bersetuju untuk mengambil satu lagi pay cut. On top of the pay cut yang dia setuju tahun lepas. Hang dah buat semua benda ni, menunjukkan hang ada masalah kewangan ni. Hang dah below the salary budget yang dibenarkan oleh La Liga. Tapi hang tetap nak keluarkan duit untuk Jules Koundé. Hang tetap nak keluarkan lebih 40 juta untuk Robert Lewandowski. Itu adalah pembelian yang bagi aku tak munasabah langsung. Sebab Lewandowski ada baki 1 tahun je kontrak dengan Bayern. Umur dah 34. There is no guarantees yang he is going to perform for another 2 years. Tapi hang dah keluarkan 40 juta. Apa logik di sebalik that spending? Kemudiannya hang dah bawa masuk a few other players. Frank Kessié on high wages. Christensen juga ada di situ. Dan ini semua adalah pembelian-pembelian yang bagi aku sangat tak masuk akal. Tapi yang lebih tidak masuk akal adalah projek Laporta itu sendiri. Sekarang ni kita tahu Barcelona masalah kewangan. Strategi Joan Laporta untuk keluarkan Barcelona daripada situasi ini adalah untuk memenangi kejuaraan-kejuaraan terbesar berkali-kali dalam tempoh masa 2-3 tahun yang akan datang. Dengan harapan bahawa setiap kali dimenang kejuaraan itu, duit daripada sponsorship akan meningkat, duit kemenangan itu sendiri akan tinggi dan semua itu boleh masuk dan menggantikan kos yang telah pun dikeluarkan untuk membeli pemain-pemain yang sedia ada. Dalam bola sepak ni Faiz, ataupun dalam hidup lah, bila kita sedang mengalami masalah kewangan, kita dalam bola sepak lah, kalau kelab sedang mengalami masalah kewangan, hang ada 2 cara. Satu is hang cut cost. Hang cut cost, hang trim down the squad, hang manage expectations. 2-3 tahun hang tak menang, tak apa. Hang beli pemain-pemain yang berbaloi sahaja dengan kos yang sangat rendah, tak apa. Sebab anda bertahun-tahun overspend ni, tak apa. 2-3 tahun akan datang ni, kita relax, kita beli pemain-pemain murah, kita build up slowly. And then eventually, success will come. Case in point, AC Milan Faiz, yang kita banyak borak hujung musim lepas. Tapi ada satu lagi cara. Hang kumpulkan semua duit yang hang memang sikit-sikit tu ada tu, semua kumpulkan sekarang. Hang gadaikan masa depan hang dengan harapan dalam 2-3 tahun ni hang boleh menang title. Tapi macam persoalan yang hang timbulkan tadi Faiz, kalau 2-3 tahun ni Barca tak menang juga, apa yang jadi? Dia yang paling sedih tau apa, Kish? Sebagai pengikut
Barcelona dan mengikuti secara rapat perkembangan di kelab baik daripada La Masia sampailah ke first team untuk bertahun-tahun. Yang sedih tahu apa? Kalau Barcelona tak menang, boleh dikatakan satu pengakhiran yang agak menyedihkan lah untuk Laporta dan satu situasi yang sangat menyedihkan untuk Barcelona. Tapi kalau dia menang pun, aku tak rasa penyokong-penyokong dia yang setia akan enjoy kemenangan ni seperti mana mereka enjoy kemenangan-kemenangan yang lalu. Apabila Pep Guardiola bawa sextuple, notion utama dia adalah pemain-pemain muda La Masia. Masa tu pemain muda La Masia dikatakan yang terbaik di dunia, akademi terbaik di dunia. Tidak lagi sekarang. Ketika Luis Enrique memenangi treble tahun 2015, itu adalah swan song untuk Xavi dan itu adalah demonstrasi kepada kebolehan MSN, Messi, Suarez dengan Neymar. Kalaupun Barcelona menang musim ini, Kish, kita nak sandarkan dia kepada apa? Sebuah kelab yang dibenci ketika ini, sebuah kelab yang ramai orang katakan La Liga, UEFA dan juga FIFA tidak cukup keras dengan mereka, tidak cukup menghukum mereka. Jadi ini bukan satu tempoh yang enak untuk menjadi penyokong Barcelona, Kish. Aku sangat terkejut, Faiz. Aku terkejut yang Xavi menerima projek ini. Aku terkejut yang pemain-pemain senior dalam Barcelona pun okey, terima dengan idea ni. Kerana idea ni melibatkan rakan sepasukan mereka seperti Frankie de Jong yang sangat menyayangi kelab dan bandar Barcelona dipaksa untuk keluar daripada kelab atas faktor Secara ekonomi. terang-terangan. Secara terang-terangan. Aku tak pernah tengok situasi ni, Kish. Betul. Dan kita mereka tengok bola lama, mencari legal reasons, loopholes dalam kontrak dia untuk paksa dia keluar daripada kelab. Mereka juga memaksa pemain-pemain senior ini seperti Gerard Piqué dan juga Sergio Busquets hang ambil advantage of their love for the club. Hang take advantage of their passion for FC Barcelona. Hang menyuruh mereka memotong gaji sendiri untuk hang buat benda-benda yang hang tak perlu buat. The bottom line is, Faiz, I understand apa yang Laporta sedang cuba nak buat. Tapi benda ni tak perlu berlaku. It didn't have to be this way. Ada cara lain untuk hang bangkitkan semula kelab. Ada banyak cara lain untuk hang bangkitkan semula Barcelona dan mengekalkan identiti Meske un Club dan mengekalkan persepsi bagaimana mereka adalah antara kelab yang paling disayangi oleh dunia bola sepak. Ya, cuma seperti yang aku katakan tadi, kalau pun Barcelona berjaya dengan taktik ini bukanlah taktik yang harus dicontohi oleh mana-mana kelab ataupun mana-mana institusi sukan. Dan sekiranya dia kalah, hard luck, tetapi anda layak untuk terima apa yang anda terima. You fully deserve it lah. Kalau Barcelona menang Champions League hujung musim ini, kita boleh nampak Kak Juan Laporta dan bertepuk tangan kepada dia, mengucapkan tahniah. Even though deep inside kita tahu it was still too big of a risk untuk hang ambil. Tapi ethical ataupun tak, itu bukan tetap pada kita kan. Betul. Ethical ataupun kalau 2-3 tahun daripada sekarang Barcelona tetap tak menang apa-apa, dan aku takkan terkejut kalau Barcelona berada dalam situasi kewangan yang lebih buruk. Ingat ya, ini bukan kita saja yang merisaukan perkara ini. Bayern Munich tempoh hari apabila melakukan negotiation tentang Lewandowski, mereka meminta 50 juta upfront sebab dia takut 2 tahun daripada sekarang Barcelona tak boleh bayar. Sama dengan pemilik Leeds United, Andrea Radrizzani, yang 3-4 hari lepas dalam satu temu bual mengatakan bahawa bila dijual Rafinha, dia letak dalam kontrak penjualan tu, dia letak so many late payment penalties. Dan dia kata by September ni, kalau first payment tak masuk, there will be a global case against Barcelona. So Barcelona sekarang ni bukan kita je yang risau, kelab-kelab gergasi, pemilik-pemilik kelab yang sangat fasih dengan ekonomi sebuah kelab juga sedang merisaukan situasi kewangan yang ada dengan Barcelona. Dan apa yang boleh aku dan Faiz cakapkan adalah good luck Joan Laporta. Mesko on Club.